yang mana kuasa Masjid Lancar jemputan kepada penceramah yang kalau tonton di media sos ataupun media sosial tidak asing lagi. Alhamdulillah asalnya Ustaz punya medsos, TikTok dan sebagainya tak berben. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ni kita jemput Al-Fadhil penceramah kita yang datang daripada jauh, dan dikabarkan sebentar nanti habis selesai dan akan terus syuk ke Kedah. Jadi mudah-mudahan kita ambil manfaat keberkatan Al-Fadhil penceramah kita pada malam ni. Baik tuan-tuan, sebelum kita mulakan, suka saya perkenalkan diri Al-Fadhil penceramah kita pada malam ni, tuan-tuan yang mungkin pernah nampak tapi tak tahu nama dan sebagainya. Serta seringkas sahaja, dan mungkin Ustaz akan sampaikan ataupun maklumkan selanjutnya. Penceramah kita pada malam ni iaitu Ustaz Datuk Ahmad Usam bin Datuk Syekh Muhammad Abdin Datuk yang kita jemput pada malam ni. Umurnya agak muda daripada tuan-tuan dan mungkin sebaya daripada saya. Jadi tanpa menyingkirkan masa yang masjid membuka ruang kepada Al-Fadhil penceramah kita pada malam ni untuk perkongsian ilmiah ceramah khusus pada malam ni. Jadi majlis sekalian hormatnya dipersilakan. Tajuk tanggungjawab kita umum kita sampai ke nanti bang nanti bagi Bilal bang sekitar dalam pukul sejam suku, sejam setengah puasa kita sama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Pengerusi majlis ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati Tuan Nazir serta seluruh saf kepimpinan Masjid Jami' Sultan Hishamuddin, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama,
tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir serta berada pada malam ini didoakan agar berada di dalam rahmat, keberkatan dan mendapat maghfirah, yakni keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan yang membasahi bumi ini tuan-tuan, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan yang turun ini sebagai hujan yang membawa rahmat, bukannya membawa bala. Walaupun dalam keadaan hujan yang turun membasahi bumi ini, Allah Ta'ala tetap memilih kita di kalangan hamba dia yang ramai-ramai berada di sekitar Sabak ni tuan-tuan, Sabak Bernam ni. Allah Ta'ala pilih kita ni dijadikan tetamunya untuk hadir di dalam rumahnya yang mulia pada malam ini. Ini satu nikmat yang jarang diketahui dan direbut oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang jarang direbut oleh hamba Allah. Ramai kita ni tuan-tuan sibuk nak menjadi tetamu VVIP. Kalau menjadi tetamu VVIP seronok tuan-tuan ni. Ada orang tu ajak kita pergi sini, ada orang ni ajak, seronok. Jadi tetamu diraja, subhanallah, tak lena malam esok nak jadi tetamu. Nak jadi tetamu orang politik, seronoknya tuan-tuan. Dipanggil pergi berjumpa di pejabat dengan siap bergambar tuan-tuan, bubuh dalam Facebook, nak abang kata dia ni orang hebat. Tetapi kenapa kita tak berbangga menjadi tetamu Allah? Rumah Allah tidak pernah tertutup kepada kita, melainkan PKP ya. PKP itu siapa main kena tangkap. Habis dah endemik ni tuan-tuan, tak ada main lah. Dia kata, ustaz pintu ni tutup ni kau ustaz. Iyalah, tengah malam takut tuan-tuan main pagi esok tuan-tuan, dua kipas garasi ni hilang. Dia tanggung wak keluar, hoi hoi ya hoi, buat tak tahu ya tuan-tuan. Sebab tu yang orang kunci 5 kali tuan-tuan boleh jadi sehari, 5 kali tuan-tuan boleh jadi tetamu Allah. Datang ke masjid 5 kali setiap hari, every day tuan-tuan boleh jadi tetamu Allah. Tapi orang ni dia tak apa nak abut peluang nak jadi tetamu Allah. Dan kadang-kadang yang malangnya, dia rasa tidak berbesar hati untuk menjadi tetamu Allah. Yang ni lagilah celaka besar. Tak rasa besar hati nak jadi tetamu Allah. Jadi saya nak tanya tuan-tuan malam ni, rasa macam mana tuan-tuan jadi tetamu Allah? Rasa macam mana? Tuan-tuan rasa macam mana jadi tetamu Allah? Boleh main menghadap Allah dalam 5 kali sehari. Mulut ya ustaz, saya ni hamba Allah ustaz. Mulut ya. Sebab tu menatang mulut ni tuan-tuan, tahu menatang mulut orang Kedah ni dia tak tahu apa dia panggil menatang. Ni menatang mulut ni antara yang Allah Ta'ala tak percaya di akhirat kelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah Ta'ala peteri mulut ni. Dia bukan sekadar kunci, dia peteri mulut ni. Tuan-tuan faham tak peteri? Tak faham tak? Saya minta maaf tuan-tuan, nak cakap bahasa Sabak Bernam saya tak kerti. Nah, saya cakap Kedah lah, tuan-tuan faham-faham, tak faham siapa suruh panggil. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di akhirat kelak Allah Ta'ala akan petari mulut ni. Sebab apa petari ustaz? Kalau kunci mudah buka. Kalau kunci pintu ni kunci tuan-tuan, ada kunci pergi buka lah. Kalau tak ada kunci pun tuan-tuan ambil hammer tuan-tuan katok, terbuka pintu ni. Tapi kalau petari kita welding, kita petari tuan-tuan, kalau tak canai macam mana nak ambil, nak buka?
Sebab tu mulut ni Pak Long, di akhirat kelak maklum, Allah Ta'ala petari. Sebab apa dia? Hak ni yang dia paling tak percaya. Wa tukallimuna aydihim, yang cakap ni tangan, yang cakap ni kaki, lain daripada mulut. Sebab tu atas muka bumi pun tuan-tuan, mulut ni yang orang duk kata hang jelai tengok lidah, nak tengok lidah hang cabang ke tak? Hari ni hang cakap lain, esok hang buat lain. Sebab tu saya tengok tengah hari tadi, saya tengok lepas main Jumaat, duk buka Facebook, duk baca kata-kata yang bagi saya ni bagus jugalah. Orang Cina, bangsa Cina lah kata-kata tu kata, dia sebut bangsa Cina kerja banyak, cakap kurang. Bangsa India cakap banyak, kerja kurang. Okey lagi lah. Hak yang paling tak guna ni bangsa Melayu, cakap lain buat lain. Ni bukan saya kata, saya baca dalam Facebook. Tuan-tuan yang marah saya pula. Bangsa Cina cakap korang, kerja banyak. Bangsa India cakap banyak, kerja korang. Okey lagi lah. Hak yang tak guna dia kata bangsa Melayu, cakap lain, buat lain. Tambah ayat besar. Ni nak kata ni tuan-tuan ni, cakap lain, buat lain. Ni yang Allah Ta'ala paling tak percaya. Di akhirat kelak, Allah Ta'ala paling tak percaya dengan lidah mulut ni. Sebab tu Allah Ta'ala tak mau dengar lidah ni bercakap. Bohong ya tuan-tuan ni, bohong. Kita ni kalau bohong sama-sama manusia ni, tu pun teruk dah tuan-tuan ni. Bohong sama-sama manusia ni teruk dah, apatah lagi bohong dengan Allah. Berapa kali teruk, dengan Allah pun bohong. Sebelum lahir mai ke dunia, mengaku nak sembah Allah, mengaku nak jadi hamba Allah, mengaku nak patuh arahan Allah. Bila Allah Ta'ala bagi mai ke muka bumi ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, dalam Al-Quran dalam satu ayat, saya ingat lupa, Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah Ta'ala menawarkan amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita ni, hebat tak hebat manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard. Pernah satu ketika dulu tuan-tuan, Allah Ta'ala menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung ganang. Allah Ta'ala nak offer, Allah Ta'ala nak tawarkan amanah kepada langit, Allah Ta'ala nak tawarkan amanah kepada bumi, Allah Ta'ala nak tawarkan amanah kepada gunung ganang. Besarnya langit tuan-tuan, tidak ada penghujung, tidak bertongkat. Besarnya bumi, tidak ada penghujung. Besarnya gunung ganang, fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Langit yang besar tidak berani nak menerima amanah Allah. Bumi yang luas tidak berani nak menanggung amanah Allah. Bukit bukau, gunung ganang yang tersergam hebat tidak berani nak menanggung amanah Allah. Wa hamalaha al-insan, yang berani nak tanggung, yang berani nak ambil, yang berani nak pikul adalah manusia, kata Allah. Hebatnya manusia tuan-tuan, nak ambil amanah, nak pikul amanah. Oh ya Allah tuan-tuan, innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala cerita sikap dan peribadi manusia ni apa dia? Yang pertama zalim, yang kedua bodoh. Ni yang kita, bukan saya kata, Allah kata. Tuan-tuan tak percaya, buka Quran baca. Dahlah bodoh, zalim pula. Dahlah zalim, bodoh pula. Tu yang sifat kita yang kita rasa hebat apa tuan-tuan?
Hei, bodoh, zalim, termasuk saya. Malam ni saya nak sapu cukup-cukup, lepas ni saya tak mau main dah masjid tuan-tuan. Nak jadi apa kat tuan-tuan jadilah. Saya tak mau main lah. Dah lah jauh nak mampu. Tak ada lagi lah tempat saya pergi ceramah, tidur sampai 3 kali jaga, tak sampai lagi. Ni ya. Saya keluar dari dekat Selena. Sebab ayah saya bagi tip, hang ni kalau nak rasa perjalanan ni singkat, lena. Dia rasa cepat. Tu yang saya lena. Jaga-jaga, tak sampai lagi, tidur lah. 3 kali tuan-tuan baru sampai. Tuan-tuan kalau nak bagi saya main kerak, bagi saya menikah dengan orang sini seorang. Tiap-tiap bulan saya balik rumah mentua, kerak saya main. Ni malam ni saya nak bagi rapat-rapat, bukan lama tuan-tuan. Paling lama pun saya takkan sampai pukul 9 lah tuan-tuan dengan risau lah. Paling lama pun 8.59 saya berhenti. Paling lama tak sampai pukul 9. Saya nak balik pula Kedah tu. Tuan-tuan ingat dekat rumah saya tu, sebelah rapat sempadan Perlis tu. Kalau driver saya tekan minyak kereta saya daripada dalam masjid ni sambil berdiri, dia tekan tu dia bangkit berdiri. Kira minyak kereta tu taklah ni lah, tak angkat diri, lebih kurang 4 jam baru sampai. Kalau dia duduk boleh pergi 6 jam. Jauh tuan-tuan oi, bukannya dekat. Malam ni saya nak bagi all out. Lepas tu tuan-tuan nak jadi apa jadi lah. Saya tak mau merah. Mana tahu minggu depan saya lekat jadi timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan kah? Mana tahu. Saya nak main ceramah. Jangan saya nak jaga telur ayam. Tuan-tuan jangan risau kalau saya jadi timbalan Menteri Pertanian. Telur ayam tak ada, saya bagi telur saya kat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Ni tuan-tuan telur ayam tak ada pun tuan-tuan susah hati. Dia kata tak susah hati. Bawa tak kerja saya ada jual buah hulu. Memang nak kena guna telur. Betul juga. Tak apalah cerita telur ayam ni dia cerita tak gila. Ni kita nak cerita bodoh dengan zalim ni. Allah Ta'ala sebut. Ni malam ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Bukan ada tajuk orang bagi ni. Saya pun bukan tahu nak cakap apa ni. Ni kata duk pergi ni. Tajuk malam ni senang ya. Bodoh dengan zalim. Boleh tajuk tu? Tajuk dia kita ni bodoh. Dah lah bodoh, zalim pula. Itu tajuk kita malam ni. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Tajuk dia tu lah, bodoh dengan zalim. Balik lagi, ni maklum-maklum ni balik rumah lagi. Suami tak main malam ni sebab period. Maklum balik, suami tanya, ustaz cerita apa malam ni? Abang tu bodoh dengan zalim. Tu abang ni. Dan di mana yang kata manusia ni bodoh? Hamba Allah Ta'ala ni bodoh. Di mana yang dikatakan kita ni zalim? Sebab tu jangan duk rasa diri ni hebat tuan-tuan. Jangan duk rasa diri ni hebat. Kita ni dilahirkan, diciptakan daripada mimma immahin, air yang hina. Bukan najis, hina. Air mani tu hina. Dia bukan najis Pak Noroi, dia cuma hina. Tak hina macam mana tuan-tuan cuba jalan tengah hari tengok brother ni dia jual teh apa dia? Lancau cincau cincau lancau pula tarik balik cincau teh cincau sini ada tak? Ada tak sini? Teh cincau. Pergi lagi depan, dia jual air tebu. Oi, teh cincau kita beli. Dia buat sebalang tu. Oi, tengok pun menarik tuan-tuan. Abang bagi segelas. Dia pun bungkus bagi kat kita. Teh cincau segelas. Pergi depan tu pula, cincau saja. Tuan-tuan tengok gerai nombor 3, satu balang air mani teh cincau air tebu, air mani. Ada orang nak beli, abang air mani segelas. Tak ada siapa kelepak nak beli air mani. Bukan takat kelepak, nak himpun sampai sebalang tu pun jenuh kat tuan-tuan. Habis kan sebab berenam kena himpun baru cukup sebalang. Tu nak bagi tahu hina, tak ada siapa punya mau.
Diciptakan kita ni daripada air yang hina. Hina. Betul, kita nak rasa hebat apa tuan-tuan? Bila dah kita dilahirkan, dijadikan manusia ni macam saya ni, jadi pula dah logitai macam kita, macam tuan-tuan ni, kita ni logitai. Tahu logitai? Logi najis. Dalam telinga taik telinga, dalam hidung taik hidung, dekat gigi taik gigi, dekat kuku taik kuku. Apa dia lagi? Dalam perut taik. Logi najis ya tuan-tuan. Oh, rasa belagak dengan haji, gelaran haji rasa keman, cish. Rasa belagak dengan gelaran datuk, cish. Hang tu logi najis ya. Tak maaf, saya bagi direct malam ni. Tak ada. Tuan-tuan dengar Ustaz Din lembut, saya tak ada. Tuan-tuan nak dengar lembut-lembut, tuan-tuan panggil Ustazah Nur Sajak Kamaruzzaman mai ceramah. Ni Ustaz Usam direct yang bagi. Mampus pi nak jadi apa pun. Lepas ceramah fikir lain nak jadi apa. Tuan-tuan tak puas hati, tunggu kat luar. Bagilah satu malam ada sikit dia ceramah ni Pak Long oi. Ibarat kita nak buat ni parang, tahu parang? Ada tukang yang kutip parang besi buruk tu. Ada tukang yang tempang. Hati ni karat. Ada ustaz dia mai tonyoh karat tu guna kertas pasir. Tahu kertas pasir? Ada karat yang tebal dia kena guna canai. Guna canai baru nak hilang ni. Ni canai ya. Tahu Ustaz, jangan kasar sangat. Panggil orang lain lah. Bukan tuan-tuan tak tahu saya punya style ceramah. Kita nak sombong apa tuan-tuan? Cuba sedar ke diri itu. Nak sombong apa? Nak sombong apa tuan-tuan? Sedangkan kita ni Pak Long, logi najis. Logi taik. Oh, tenang abang tu, taik. Kita rasa mulia dengan gelaran kita. Silap. Innahu kana zaluman jahula. Kamu tu dah bodoh, zalim pula. Sedar yang tu. Ni Allah Ta'ala nak perendah ego kita ni, nak perendah ego kita. Allah terkejut lah ya. Ni agak bom meletup apa? Tuan-tuan, kita tak bodoh macam mana tuan-tuan? Ni apa dia yang duk jolok jubuk saya ni? Kursi tuan-tuan ni pun liwat orang ke apa ni? Dia duk jolok jubuk saya. Ada betang apa ni? Tak bodoh macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan cuba fikir, tak bodoh macam mana kita ni Pak Long? Kita nak sombong apa dia? Apa dia yang ada milik kita yang kita nak sombong? Tuan-tuan, tuan-tuan kalau boleh bagi dekat saya suatu benda yang benar-benar atas dunia ni, tuan-tuan yang punya, silakan sombong, silakan ego, silakan takabur, silakan. Yang contoh saya bagi nak, kenapa Allah Ta'ala kata kita ni bodoh? Jahula, bodoh. Contoh saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Ni malam ni Pak Long, kita ambil konsep muhasabah. Saya cakap macam ni buaya bukan sekadar untuk tuan-tuan, tapi yang paling utamanya peringatan ni untuk diri saya. Ni saya nak cakap malam ni kepada tuan-tuan, ini peringatan untuk diri saya. Kalau ada kebaikan untuk tuan-tuan, tuan-tuan ambil. Kalau tak ada, tak apa. Ni untuk saya. Saya bukan nak kata kat tuan-tuan, senang. Sehari kalau saya kata kat tuan-tuan, tuan-tuan marah, lah saya kata kat saya. Boleh ke tu? Malam ni saya bukan nak kata kat tuan-tuan, saya nak kata kat saya. Yang kita nak sombong ni Mak Long, yang kita nak sombong ni Pak Long, untuk apa? Tuan-tuan cuba bagi kepada saya satu alasan, suatu hujah, suatu dalil untuk apa yang kita nak sombong ni. Cuba bagi tahu saya, apa dia yang milik kita yang nak menyebabkan kita sombong ni? Apa dia yang di atas muka bumi ni yang menjadi milik kita? Sombong sebab apa dia? Sebab kamu kaya? Bodoh.
Kekayaan itu milik Allah kan milik kamu? Cuba jawab. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya, kamu ni apa kerjanya? Allah Ta'ala sebut Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah maha kaya, kamu apa kedana. Nak hebat apa? Maha kaya Pak Long, bukan takat kaya, maha kaya. Maha ni semua milik Allah, bukan milik kita. Yang Allah Ta'ala letak maha ni ada dua ya atas muka bumi ni. Mahabat dengan Mahatma Gandhi. Lain tu semua hak Allah. Yang ada atas muka bumi ni dua maha ya. Yang satu tak ada Mahatma Gandhi, tak ada. Yang tinggal Mahabat Yang lain semua yang Allah. Maha kaya. Dia bukan kaya Pak Long macam kita ni kaya. Allah maha kaya. Kita kaya pun tak tahu mana. Tu yang Allah Ta'ala kata wallahu ghaniyyun. Allah Ta'ala ni maha kaya. Wa antumul fuqara. Hampa papa kedana. Faham kan ni? Faham kan ni? Dengar bahasa Kedah sedap bunyi kan? Kalau saya cakap bahasa Selangor tak sedap. Maka Allah berkata dia maha kaya, kamu papa kedana. Pada bapa abang dia ni mau cakap Kedah baru sedap. Cakap Kedah baru sedap nak hantar orang. Kita ni bukan kaya, kita ni hanya kaya pun tak setara mana. Sebab tu Pak Long, Allah Ta'ala nak tundukkan ego kita. Jangan jadi bodoh sombong. Allah Ta'ala cipta dan dia letak kita ni di atas muka bumi. Kita duduk ni, nama dia atas muka bumi. Ni kita duduk ni atas muka bumi. Atas kita langit, bawah kita bumi. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Langit ada berapa lapis? 7 lapis. Bumi ada berapa lapis? 7 lapis juga. As-samawati wal ard. Al-Quran tuan-tuan cuba tengok dia punya bahasa tuan-tuan. Kalau langit ni satu dia panggil as-sama. Kalau 7 lapis langit dia panggil as-samawat. Ni bahasa Arab. Tetapi bumi, satu bumi pun al-ard. 7 lapis bumi pun Allah Ta'ala guna al-ard. Sebab apa? Ni bahasa Arab Palung. Dia bukan macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni dia macam tuan-tuan ni pula Melayu nak halal ke Indonesia sikit. Sini macam dia nak halal ke Indonesia sikit kan. Tuan-tuan pergi Kedah pula dia Melayu nak halal ke Siam dah. Tak tu dek. Ada main lagu tu pula tak tu dek. Tuan-tuan pergi belah Kuala Nerang, pergi belah Sik, pergi belah Bali. Ni nak buat macam mana Pak Long? Tak tu dek. Tak tahu. Tak tahu tu dia panggil tak tu dek. Orang putih dia pergi dekat Baling. Dia tanya lah daripada Baling nak pergi Kupang, jauh mana dekat ya? Dia cakap orang putih. Pak Long tu tak erti orang putih. Jawab tak tu dek. Dia kata tu des. Dia nak habaq tak tahu. Mak Saleh tu faham 2 hari. Tak tu dek. Hak tu dia halal nak pergi Siam. Tuan-tuan ni pula halal nak pergi ke Indonesia. Tak apa lah. Janji Melayu Islam. Tuan-tuan, Arab dia beza dengan kita Pak Long. Arab ni bahasa dia hebat Pak Long. Sebab tu belajarlah Arab Pak Long. Jangan nak pergi Mekah baru nak belajar. Ni dia sibuk nak buat kelas bahasa Arab. Sebab bulan 12 ni, ujung bulan dia nak pergi Mekah. Nak pergi. Saya ingat dulu saya habis mengaji tu. Habis syahadah lu duduk dalam kampung ada 5-6 orang. Tahun tu dia boleh pergi buat kerja haji orang kampung saya. Dia kata ustaz, buat ni apa kelas-kelas bahasa Arab ni kami nak pergi Mekah ni nak beli buah kurma senang. Tuan-tuan nampak kepala otak dia mengaji bahasa Arab ke nak beli buah kurma ni. Saya pun buatlah kelas.
Tanya hari ni nak mengaji apa? Dia kata habaq nak buat senang nak beli buah kurma. Kita pun ajaklah 1 wahidun, 2 isnani sampai 10 asyarah. Nak masuk nak buat 11, dia kata cukup 10 kilo boleh beli, itu pun jenuh makan dah, dia kata. Dia mengaji nak beli buah kurma. Syarat ni bakluk as-samawat al-ard. Dalam Al-Quran kata as-samawati wal-ard. Sebab apa beza dia punya perkataan? Langit, kalau satu langit as-sama, 7 lebih langit as-samawat, jamak. Dalam bahasa orang putih dia panggil apa? Plural. Saya tak tahu orang putih, saya tak tahu ingat. Jamak, berganda. Tapi kalau mai bumi, 1 lebih bumi pun al-ard, 7 lebih bumi pun al-ard. Sebab apa? Ulama tafsir menghuraikan ayat Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, baca Quran Pak Long kena mengaji tafsir. Tu saya duk tengok tadi tu dekat TV tuan-tuan tu, ustaz macam-macam mengajak tafsir Al-Munir. Mainlah mengaji tuan-tuan, salah mengaji tu main tapi lena. Ustaz buka kitab, tuan-tuan tutup mata. Hak ni masalah. Lena. Dah kali ustaz tu mengajak sampai nak bunyi jam Sebab kata ulama tafsir, bumi 7 lapis berbeza dengan langit 7 lapis. 7 lapis langit dia lapisan yang terputus. Contoh macam ni lah kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bumi 7 lapis yang bersambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam tu lah kot bersambung. Saya pun bukan pernah tengok lagi 7 lapis langit dengan bumi. Cuma bila kita baca dalam kitab tafsir, kita buat andaian macam tu. Allah Ta'ala letak kita ni tuan-tuan di tengah-tengah. Atas daripada bumi, bawah daripada langit. Allah Ta'ala letak kita. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita? Jangan sombong. Yang pertama. Yang kedua, jangan berputus asa. 2 benda ni Allah Ta'ala tak bagi. Sombong tak bagi, putus asa pun tak bagi. Sebab tu bila sombong, dia ada kaedah at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Sombong atas orang sombong, 1 pahala sedekah. Sebab nak turun keegoan dia. Jangan sombong. Yang kedua, jangan putus asa. La taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu di atas 2 asas ni, jangan berputus asa dan jangan sombong, Allah Ta'ala letak kita di tengah-tengah. Kalau kamu rasa kamu hebat, masih ada langit di atas langit. Berlambak orang lagi hebat daripada hang. Tapi kalau hang rasa hang susah, masih ada bumi di bawah bumi. Kalau hang rasa hang susah, lagi ada orang yang susah daripada hang. Hidup ni jangan sombong, hidup ni jangan putus asa. Yang terbaiknya jadi daripada menjadi hamba Allah Ta'ala yang reti bersyukur. Ibadiyas syakur wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi masalahnya kata Allah, tak ramai hamba aku. Bila aku bagi rahmat, bila aku bagi nikmat, bila aku bagi apa yang mereka nak, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sangat dari kalangan hamba aku yang reti bersyukur di atas nikmat yang aku berikan kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan, kita ni bodoh. Oi, wah, aku terkejut saya. Oh, Pak Long bersih. Terkejut saya. Jarang dengar orang bersih negara tu. Tuan-tuan, tak ramai orang yang reti menghargai segala nikmat yang Allah Ta'ala beri. Tak ramai orang. Kalau bahasa Kedah ni, tempat saya dia panggil appreciate. Sini panggil apa tau? Dia ceramah zaman moden ni, dia kena keluar kat orang putih 1-2 perkataan baru nampak hebat.
Ni malam ni saya keluar dah appreciate. Tunggu satu lagi. Actually tak tahu nak tak mana lagi. Tunggu sat. Lagi nak keluar juga sekata kena ketui lagi. Actually tu nak buat kemas ni baru appreciate. Actually nak keluar tak? Tunggu sat. Tak hati nak menghargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita jangan jadi manusia yang dungu. Jangan jadi hamba yang bodoh. Jangan jadi hamba yang zalim. Allah Ta'ala tak bagi. Jangan jadi hamba yang bodoh. Jangan jadi hamba yang zalim. Jangan. Sifat ibadur rahman dia kena keluar daripada golongan ni. Kita nak jadi hamba Allah yang benar-benar sayang, yang benar-benar kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena keluarkan diri kita daripada kepompong golongan tersebut. Baik Ustaz, bila kita nak keluar ni macam mana? Tu yang Allah Ta'ala suruh kita minta doa tu tuan-tuan. Tuan-tuan duk minta tiap malam, tiap kali lepas semayang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu satu hak penutup ujung. Sebelum tu kita akan baca pula Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuan-tuan nak Rabbana apa pun tak apalah. Dua Rabbana ni jangan duk tinggal lepas semayang. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan. Dua Rabbana ni jangan duk tinggal lepas semayang. Yang pertama, Rabbana zalamna min anfusina. Rabbana zalamna min anfusina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silap dah. Rabbana tu. Yang kedua, Rabbana jangan duk tinggal Rabbana atina. Dua benda ni jangan duk tinggal. Kalau tak silap saya dah tuan-tuan, kalau tak silap saya, Tok Kenali kot rahimahullahu ta'ala pernah berpesan, dua Rabbana ni kalau kamu, dua Rabbana ni bunyi macam-macam je tuan-tuan ya. Dua Rabbana ni kalau kita tak tinggal, menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bagi dulu laluan untuk azan fardu Isya. Lepas tu kita sambung lebih kurang dari 15-20 minit kita berhenti. InsyaAllah, silakan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim wa sallim. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
حي على Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sambung tuan-tuan sikit lagi, insya-Allah sebelum mungkin 9 kita berhenti lah. Saya kata tadi. Berbalik-balik dua doa yang disebut jangan tinggalkan tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua doa ni kata Tok Kenali jangan duk tinggal. InsyaAllah akan menjadi asbab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dua ni jangan tinggal. Semalam saya di kota Damansara, saya sebut kita nak keluar daripada menjadi kepompong golongan hamba yang zalim dan bodoh itu, kena jadi golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan duk minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta saja, tetapi tidak pernah berusaha untuk menterjemahkan nilai tersebut dalam kehidupan kita. Tidak pernah berusaha. Baik Ustaz, nak usahanya macam mana? Jawapan yang jelas telah diberikan, telah dihamparkan, telah disajikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Gambaran yang jelas, alamat yang tepat dan jelas. Kena jadi golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana? Nabi SAW sebut ada 3 cara, ada 3 amalan, ada 3 ramuan yang kamu kena buat. Yang pertama apa dia? Saya nak tinggalkan benda ni kepada masyarakat di Sabak Bernam malam ni. Yang pertama Nabi kata, kita kena dapat apa dia tuan-tuan? Lisanun zakirun. Kena mendapat mulut lidah yang duk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni mulut lidah. Orang tanya zikir ni macam mana, kalau kita tanya orang, belum zikir ni macam mana? Zikir tu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tu salah satu.
daripada bentuk zikir. Bukan itu dikatakan zikir. Makna pada zikir sini tuan-tuan, saya ambil penerangan yang dilontarkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Zikir ni maknanya apa dia? Lisanun zakirun ni maknanya apa dia? Biar kita ni menjadi golongan yang mulut lidah kita ni, setiap perkataan dan ucapan yang keluar daripada mulut kita ni membantu yang terutamanya diri kita, yang keduanya orang lain untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena jadi golongan yang macam tu. Mulut lidah kita mampu membawa kita ni untuk ingat kepada Allah. Mulut lidah kita mampu untuk membawa orang lain juga ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang pertama. Keluar daripada mulut lidah, ingat tuan-tuan. Akhir zaman ni, lah ni kita duduk pada fasa akhir zaman Pak Long. Sedap ke tak? Tuan-tuan, sedap ke tak kita duduk di golongan akhir zaman ni tuan-tuan? Sedap Ustaz? Ya ke sedap? Sedap Ustaz. Betul ke sedap? Sedap. Sedap sungguh ke sedap tak sungguh? Sedap betul ke sedap tak betul? Sedap Ustaz. Kalau sedap, apa persiapan yang kita nak buat? Dan apa persiapan yang sudah kita buat? Tuan-tuan ngangah siapa? Cakap sikit ngangah, cakap sikit ngangah. Kalau kita sedar kata kita ni sakit, kita kena jaga penyakit kita ni. Yang pertama jaga penyakit, kena pantang. Yang kedua jaga penyakit, kena jumpa doktor, minta nasihat, minta ubat. Dah tahu hang tu kencing mana? Oh boy, dia buat macam tak ada penyakit no. Pagi-pagi lepas subuh, teh tarik sejawat, roti canai 2 biji. Oi, teh tarik tu pula tuan-tuan, teh serak gelas, susu serak gelas. Tu dia, tu amalan untuk kembali bertemu dengan Sang Pencipta dengan segera. Tu dia, teh tarik tu, kau ni. Oh boy, Pak Long, Pak, mai kencing manis pun duk makan lagi manis. Dia kata kat kita ni, hang tengok at belakang masjid semua duduk dalam kubur tu, game pantang belakang. Cakap pandai. Arwah pak saudara saya tu seorang tu kencing manis teruk. Saya kata kat dia, Pak Long, jagalah sikit, pantang sikit. Dia kata duduk belakang masjid tu semua game pantang. Nak kata apa kat dia tuan-tuan? Hak geng kencing manis ni dia cakap pandai. Dah tahu kita ni ada penyakit, kena jagalah. Kencing manis, jangan makan benda-benda yang akan menyebabkan bacaan gula tu tinggi. Nasi kena kurang. Ni kita tahu kata kita sakit, jumpa doktor. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan, sakit ni Pak Long, jumpa doktor. Saya ada seorang kawan duduk di Gombak, tak mau jumpa doktor, kencing manis teruk. Apa akak orang suruh dia minum, semua dia minum. Wak mai akak ni balik kabuih minum, wak mai akak ni balik kabuih minum. Last sekali rumah dia tuan-tuan, akak saja kalau mau. Orang ni bagi daun ni balik kabuih, bagi akak ni balik kabuih. 5 ton pi terus buah pinggang. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan, jumpa doktor. Yalah, rawatan alternatif tu buatlah. Jangan tinggal terus. Ada orang kata tak boleh Ustaz, bila kita makan ubat doktor ni Ustaz, saya nak pesan ke Ustaz, pi buah pinggang kita Ustaz, pi. Hang tak makan pun pi. Umur baru 38 tahun dah dialisis dah kawan dia. Ada seorang lagi sahabat saya, kencing manis lama teruk. Bila dia dengar kita kata jumpa doktor, minta nasihat kepada doktor. Hang ni mau penyakit lain, hang jumpa doktor. Ada penyakit hang rasa hang doktor ni masalah, dia pergi jumpa doktor. Dia makan ubat kencing manis 2 tahun dia tuan-tuan, bebas ubat. Alhamdulillah, lah sihat. 2 tahun makan, lah ni bebas ubat.
Janganlah duk perasan kita pandai daripada doktor. Ada kawan saya tuan-tuan, darah tinggi tuan-tuan ni. Orang kata darah tinggi, ubat sampai bila dia ada. Saya ingat dia pergi jumpa doktor seminggu ya, bebas ubat darah tinggi. Alhamdulillah meninggal. Ni saya nak pesan kat ibu ayah ni, sakit jumpa doktor. Sebab kita nak kawal penyakit kita. Habis tu kita tahu kata sekarang ni kita berada pada fasa akhir zaman. Tahu tak? Tahu ustaz. Sedar tak? Sedar ustaz. Apa persiapan yang kita buat? Saya nak tanya tuan-tuan, apa persiapan yang tuan-tuan buat untuk menghadapi akhir zaman ni? Tuan-tuan tahu tak ini zaman fitnah? Tuan-tuan sedar tak ini zaman fitnah? Saya nak tanya tuan-tuan, sedar tak Pak Long ini zaman fitnah? Sedar ustaz. Sedar macam mana kata zaman ni zaman fitnah? Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan sampai tak tahu nak membezakan di antara yang hak dan yang batil. Betul ke tak? Kacau tuan-tuan. Sampai kita tak tahu dah ni sekarang hidup ni tuan-tuan, sampai kita tak tahu yang mana hak yang mana batil, kita tak tahu. Nabi dah pesan, ulama dah pesan, akhir zaman jadikan makanan kamu adalah zikir, jangan jadikan makanan kamu adalah fitnah. Nabi pesan tak? Pesan. Tapi hari ini tuan-tuan, umat Nabi mengambil zikir ataupun fitnah sebagai makanan. Oi, sekarang tuan-tuan, fitnah yang amat dahsyat sampai kita ni takut. Minta maaf, saya nak sentuh sikit boleh tak tuan-tuan? Saya nak sentuh sikit, minta maaf tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, kerana politik kita dah tak takut dah fitnah. Sampai bila bangsa kita nak jadi macam ni tuan-tuan? Politik sampai 24 jam. Sampai bila? Saya minta maaf, saya nak sebut, saya bukan nak cakap bab politik apa, ni nasihat kepada umat. Hari ini kerana politik tuan-tuan, perbezaan pandangan dalam politik akhirnya menghalalkan fitnah sesama umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tengok, Nabi bahagia ke dengan kita hari ini tuan-tuan? Yang kita duduk tu, lau kana bainana al-habib, kita duduk nasyid lagu tu. Andainya Rasulullah bersama dengan kita, ya Allah, seronoknya Rasulullah bersama dengan kita. Betul tak Pak Long? Saya nak tanya tuan-tuan, seandainya malam ni baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dengan kita, kita seronok tak? Seronok ke tak? Kalau hari ini tuan-tuan Nabi duduk dengan kita, seronok ke tak? Seronok ustaz. Persoalan yang kedua saya nak tanya, kalau Nabi duduk dengan kita hari ini, Nabi seronok tak tengok perangai umat dia ni? Nabi tengok perangai umat dia di Malaysia ni kerana fitnah, kerana politik, fitnah yang haram jadi halal. Nabi seronok ke tak? Kita tahu al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Semua tahu. Tetapi kerana kita berbeza pandangan politik, fitnah yang haram dihalalkan. Kita boleh berbeza pandangan dengan orang tuan-tuan, apa sekalipun. Mana kita nak boleh bagi orang sama pandangan dengan kita? Tuan-tuan tak setuju dengan saya, itu lumrah. Ni malam ni berapa ratus orang yang duk ada malam ni tuan-tuan ni? Hei, ramai tu, maklum pun ramai, dalam gelap pun duduk. Ni hujan tuan-tuan, kalau tak hujan lagi ramai. Ni hujan pun saya tengok dekat 40,000 ada malam ni.
Malam ni kalau tuan-tuan ada benda yang tuan-tuan tak setuju dengan saya, itulah lumrah kehidupan. Mana boleh saya ceramah daripada 7.45 tadi, 7.50 tadi sampai sekarang dah dekat sejam, semua benda tuan-tuan setuju dengan saya? Itu mustahil. Kita berbeza pandangan, itu biasa. Kalau kita tak setuju, contoh, kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, tuan-tuan bagi teguran, tuan-tuan kritik saya, kritik yang membawa untuk membina dan kebaikan. Itu Islam aja. Islam kata nasihat, bagi peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya dengan memberikan peringatan itu ada manfaat untuk orang-orang beriman. Tak betul nasihat, tak betul tegur. Islam tak pernah kata tak betul fitnah. Hari ini kerana politik, tuan-tuan, umat Islam dah jadikan fitnah itu benda biasa. Sebab tu saya nasihat kepada orang Islam, khususnya di Malaysia, silalah berpolitik dengan cara yang sihat. Ini negara demokrasi, tuan-tuan. Bila sebut kata negara demokrasi, dia macam-macam parti politik ada, silakan. Tuan-tuan nak masuk mana-mana parti politik, silakan. Yang baik tuan-tuan sokong, yang tak baik tuan-tuan kena tegur. Jangan yang baik tuan-tuan sokong, ataupun yang tak baik tuan-tuan fitnah. Yang lagi teruk, yang baik tak sokong, yang tak baik fitnah. Jangan. Islam kata yang baik kita kena sokong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang tak baik jangan sokong, bahkan wajib ditegur. Saya takut, tuan-tuan, hari ini saya baca dalam Facebook, tuan-tuan, ya Allah, yang mana betul, yang mana tak betul. Tuan-tuan perasan tak benar tu? Sampai kita tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Nipisnya garisan di antara yang fitnah dan yang hak, yang batil dan yang hak. Nipisnya garisan pemisah. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada golongan-golongan yang termakan dengan fitnah ini, dan selamatkan negara dan umat ini daripada terus menjadi golongan yang memakan fitnah pada zaman sekarang. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bimbang, tuan-tuan. Saya takut, tuan. Sebab tu saya kalau dapat dia berita in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, saya ambil yang Allah Ta'ala kata, baca ni betul ke ni, kita siasat-siasat, oh tak betul rupanya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Masalahnya zaman sekarang ni banyak golongan bodoh yang memakan fitnah. Ini masalah. Sebab tu Nabi kata, sebab tu ulama kata, akhir zaman perkemaskan diri kamu dengan amalan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam hadis, Nabi cerita dah. Nabi cerita dulu dah. Tu yang kata Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tu yang kata Rasulullah. Bicaranya Rasulullah atas dasar wahyu, bukan atas dasar nafsu. Nabi kata dah. Nabi kata apa dia, ustaz? Nabi bagi tahu dah. Nabi bagi tahu apa dia, ustaz? Akhir zaman orang sebarkan fitnah seumpama orang yang menganyam tikar. Nabi kata, orang yang sebarkan fitnah seumpama orang yang menganyam tikar. Tuan-tuan tahu menganyam tikar? Tahu tak? Tuan-tuan bisa tengok tak tikar mengkuak? Lepas subuh dia duduk anyam sikit. Anyam, 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 anyam. Pusat tu dia pun berhenti makan tengah apa ni pagi.
sarapan. Kalau tempat saya panggil breakfast, dia makan, bahasa Indonesia panggil apa? Tuan-tuan sini panggil apa? Sarapan lah. Apa dia? Tuan-tuan sebut lah. Saya nak sebut pun tak kerti, tuan-tuan sebut lah. Itu bahasa tuan-tuan. Lepas dia sarapan pagi, dia sambung pula nganyam. Lagi besar. Sampai ke Zuhur, dia berhenti sembahyang Zuhur, dia berhenti lunch, dia makan tengah hari. Lepas tu dia sambung pula. Daripada subuh besar tu tuan-tuan, sampai lepas Isyak, boleh duduk 10 orang tikar tu. Tu nak bagi tahu Nabi kata akhir zaman fitnah akan disebarkan macam tu. Akhirnya tuan-tuan, yang umat ni sibuk dengan apa dia? Bukan sibuk dengan selawat. Tuan-tuan, kita jadilah macam bangsa lain sama tuan-tuan oi. Satu dunia ni semua yang ada politik negara ni, tapi tak seteruk dengan Melayu Malaysia ni. 24 jam politik. Tu mujuk Allah Ta'ala bagi sehari semalam 24 jam. Kalau dia bagi 34 jam, 34 jam politik. Dia tengok gelas, dia nampak politik. Dia tengok ayak, dia nampak politik. Akhirnya kita ni sibuk dengan politik, kita lupa nak berselawat, kita lupa nak zikir, kita dah tak sibuk dengan Al-Quran, kita dah tak sibuk dengan majlis ta'lim, kita dah tak sibuk dengan ni. Sebab apa dia? Politik. Saya bukan anti politik dah. Saya yakin dalam masjid ni macam-macam warna tu ada tuan-tuan. Betul ke tak? Macam-macam warna yang ada. Itu demokrasi. Kalau saya anti politik, jari saya tak ada cok. Tuan-tuan ada cok? Ada cok tak? Ada. Ni kalau saya anti politik, saya tak ada cok. Saya pun bicok. Boh sikit, budak perempuan tu tak bagi. Oi tuan-tuan, saya hari tu saya jadi geli satu badan. Saya pergi nak pangkahkan, dia kena jolok tu kan. Jolok saya pun sikit tak mau bagi tangan saya belum kotor. Budak perempuan tu kata, ustaz tak boleh ustaz, kena jolok dalam-dalam. Ui, jolok dalam-dalam, bunyi pun pelik tuan-tuan. Seram dia kena. Kita pun pi perak belah tu cukup. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tuan-tuan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat, sambung, bima kasabat aydin nas. Telah terzahir kerosakan, kebinasaan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, dengan apa dia? Tangan-tangan manusia. Hari ini tuan-tuan cuba tengok bagaimana umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dia? Ketika mana Nabi sampai di kota Madinah. Tuan-tuan cuba buka dalam hadis. Nabi sampai di kota Madinah dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang Nabi kata? Nabi sampai ucapan pidato Nabi yang pertama, Nabi kata apa dia? Ya ayyuhan nas, Nabi kata, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam, atau kama qala. Nabi sampai di Madinah, Nabi ucapkan benda tu. Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Ni ramuan untuk perpaduan yang Nabi bagi. Ya ayyuhan nas,
Amsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, jamulah saudara kamu makan. Wasilul arham, hubungkanlah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah di tengah malam beribadat kepada Allah. Tadkhulul jannata bis salam, masuklah kamu ke dalam syurga dalam keadaan yang selamat. Nabi kata. Hari ini saya nak tanya tuan-tuan, yang Nabi suruh buat ni kita buat ke tak? Hari ini kerana politik orang dah tak bertegur siapa. Betul ke tak? Betul ke tak tuan-tuan? Kerana politik kita dah tak bertegur siapa. Yang lagi bahana dan binasanya, dalam keluarga boleh putus hubungan kerana politik. Tak tegur siapa dah. Hari ini tuan-tuan cuba tengok, kita masuk Assalamualaikum, tak, hendak panggil salam, tu bukan geng kita, dia belah sana. Nabi kata sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, jamu makan. Wasilul arham, yang nombor 3 Nabi tekan, jangan putus persaudaraan, kena hubung persaudaraan. Sedih tuan-tuan, lillahi ta'ala saya cakap, saya sedih tengok orang Islam bergaduh kerana politik tuan-tuan. Tuan-tuan kata tuan-tuan nak ikut Allah, tuan-tuan kata tuan-tuan nak ikut Nabi, kita orang Islam. Sekarang ni kita ikut Nabi ke tak tuan-tuan dalam hidup kita? Allah Ta'ala kata wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, jangan kamu berbalah-balah. Allah Ta'ala kata jangan, wa tadhhab rihukum, kekuatan kamu akan hilang. Kita ikut Allah ke tak tuan-tuan? Tu yang Allah Ta'ala kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hari ni umat ni rosak kerana ni ya tuan-tuan, kerana tangan. Sebab apa kerana tangan ustaz? Kok tu sebasar dua garis ya. Tuan-tuan pi nak pangkah, tuan-tuan pi nak pangkah, dia kotak tu kok tu satu garis, kok tu satu garis, betul tak? Kalau tuan-tuan sebab pernah ada 6 garis, kok tu satu. Kerana 2 garis ni ya tuan-tuan, umat lingkup rosak. Tuan-tuan nampak tak? Saya bukan tak bagi tuan-tuan berpolitik tak tuan-tuan. Saya malam ni tak cakap bab politik, betul ke tak? Tuan-tuan nak sokong mana tuan-tuan sokong lah. Kalau malam ni saya main cakap bab politik sejam tak selesai tuan-tuan. Tuan-tuan yang masuk mana-mana parti, semua tuan-tuan kata parti tuan-tuan betul, parti orang tak betul. Kalau saya main habaq parti tuan-tuan ni tak betul, parti tuan-tuan ni tak betul, parti tuan-tuan ni tak betul, saya tak betul. Lah senang saya kata tuan-tuan nak pergi parti mana ikut suka, jangan bergaduh ya saya minta. Jangan bergaduh. Lisanun zakirun, ni tuan-tuan nak dapat kebahagiaan dunia akhirat bukannya mudah Pak Long. Mulut lidah kena senantiasa mengajak orang untuk ingat kepada Allah. Sedih tuan-tuan. Apatah lagi yang kita tengok kerana politik ni habis ramai-ramai termasuk dalam fitnah. Tuan-tuan bayangkan orang yang edit satu design, dia tak setuju dengan saya, dia buat muka saya, dia ambil nama Facebook saya, dia bubuh kata-kata yang dia bubuh tu saya tak pernah kata, dia lempak masuk. Contohlah dia ambil gambar Facebook saya duduk, Ustaz Usam kata ni sekian, dia lempak masuk dalam Facebook dia lempak masuk dalam WhatsApp dia. 20,000 orang yang baca tu tuan-tuan, agak-agak berapa orang yang nak selidik sebelum jaya? Agak-agak 20,000 orang, 19,998 orang yang percaya, 2 orang yang nak selidik.
Hak maki saya 19,998 orang. Kerana hang punya satu design berpuluh ribu umat yang termakan fitnah, hang nak jawab apa di depan Allah? Sebab tu Imam Ghazali kata akhir zaman ni Allah Ta'ala cabut daripada hati kita ni antaranya apa dia? Rasa takut dengan azab Allah. Allah Ta'ala cabut. Saya tak setuju dengan abang kita ni. Nama apa abang? Azim Najib. Saya tak setuju dengan abang Najib kita ni. Saya tak setuju, ada lah benda saya tak setuju dengan dia. Ada benda saya tak setuju dengan dia. Semeluat kat dia. Contoh, abang kahwin ni, kahwin tak? Anak orang satu hari dia duduk rotan anak dia depan rumah. Saya pun naik motor, cantik orang ni. Saya pun ambil handphone, rakam lebih kurang dalam 15 saat. Saya pun bubuh dalam Facebook saya, tengok orang gila dera anak. Yang tengok Facebook saya, tuan-tuan, dia bukan kenal siapa ni Abang Najib kita ni. Dia bukan tahu orang rotan anak tu sebab apa. Netizen dia hantar mail, serban saja, janggut panjang, bodoh, bubuh satu-satu. Ni kalau aku nampak dia, aku terajang dah, 2. Peri dia kena maki. Kerana saya, dia kena maki. Tiba-tiba yang tengok dia punya video 121,000 orang. Berapa orang yang nak main tanya abang ni, hang baru ni yang video hang rotan anak tu sebab apa? Berapa orang yang nak main tanya dia agak-agak? Cuba main tanya dia ni, Najib. Nak tanya hang, Najib. Awak siapa? Video hang baru ni, hang rotan anak hang tu siapa? Dia kata aku tak rotan macam mana. Zohor nak habis dah. Dia duk tengok TV, dia tak semayang. 6 kali aku sebut semayang. Saya nak tanya tuan-tuan, abang Najib kita ni rotan anak dia ni betul ke tak? Sebab anak dia tak sembahyang. Betul ke tak? Tapi kerana video yang saya ambil, free dia kena mati. Ni akhir zaman tuan-tuan. Sebab tu akhir zaman sibukkan diri tuan-tuan dengan zikir. Akhir zaman ni Pak Long, sibukkan diri dengan selawat. Akhir zaman ni tuan-tuan, sibukkan diri dengan majlis ta'lim. Akhir zaman ni tuan-tuan, sibukkan diri dengan Al-Quran. Kita dah tak duduk di zaman yang selamat dah tuan-tuan. Ini zaman gila. Tu yang pertama. Yang kedua, sambung pada kuliah perdana yang akan datang. Cukup dah masa tu, belakang tu kes 9 dah cukup. Saya janji saya nak berhenti sebelum kes 9 lah, 8.59 dah tuan-tuan tahu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, banyak benda yang saya sebut malam ni. Kalau tuan-tuan nak suruh saya bercakap ni sampai bila pun tak habis tuan-tuan nak, sampai bila pun tak habis. Jadi banyak benda yang saya bercakap malam ni. Saya nak minta satu benda ya kat tuan-tuan, tolong faham, tolong reti. Mau faham tak reti tak guna. Dia kena faham, dia kena reti. Maklum faham tak? Dia faham dengan reti ni dua benda maklum Macam maklum duk masuk kelas memasak, buat kek tu lah, kek lapis Sarawak tu. Masuk duk mengaji buat kek lapis Sarawak tu. Cikgu tanya, "Okey, faham dah nak buat ni makcik-makcik?" Faham dah. Balik rumah haram tak pernah reti nak buat kat lelaki. Guna tak pergi mengaji kek lapis Sarawak tu? Faham tak saya nak beritahu ni? Kuliah ni kena faham, kena reti. Malam ni banyak benda yang saya bercakap. Saya harap tuan-tuan tolong faham. Yang kedua, tuan-tuan tolong reti. Mau faham tak reti, letih saja saya main malam ni. Sampai dalam perjalanan 3 kali tidur, 3 kali berjaga. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini tuan-tuan, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita sama-sama pakat terjemah dan amalkan, insya-Allah. Saya sebut tadi jangan jadi manusia yang sombong. Saya sebut tadi jangan jadi manusia yang bodoh dan zalim. Saya sebut tadi jangan kita ni makan makanan di akhir zaman ni adalah fitnah. Tolong jaga zikir, tolong jaga selawat. Satu hari tuan-tuan, ada satu orang tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Athaillah As-Skandari.
rahimahullahu ta'ala. Satu orang ditanya kepada Ibnu Athaillah, dia tanya, wahai guru, ya, sebab apa manusia ni ada masa untuk buat maksiat? Tuan-tuan cuba fikir, hidup kita ni ada masa nak buat maksiat. Budak ni tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, sebab apa dalam hidup ni orang ada masa untuk buat maksiat? Jawab Imam Hasan Al-Basri mudah ya, sebab masanya tidak diisi dengan ibadat. Sebab tu dia ada masa untuk buat maksiat. Kalau tuan-tuan tanya, sebab apa hari ni kita ada masa nak buat fitnah, kita ada masa nak faham, nak termakan dengan fitnah? Sebab masa kita tidak diisi dengan makan zikir, makan selawat, makan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dululah malam ni tuan-tuan. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Jami' Sultan Hishamuddin di atas jemputan kepada saya untuk hadir pada malam ini. Jutaan terima kasih banyak-banyaklah kepada tuan-tuan yang hadir ramai-ramai malam ni. Mudah-mudahan perjalanan tuan-tuan datang ke masjid malam ini, perjalanan tuan-tuan untuk pulang daripada masjid malam ni, dan masa yang tuan-tuan beri untuk duduk di dalam masjid pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kira sebagai satu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya nak tangguh ceramah saya malam ni tuan-tuan, saya dah jamak lah. Sebab saya jauh, tuan-tuan ada jamak pula lagi. Saya dah jamak takdim dah tadi tuan-tuan. Saya sampai, saya siap semayang apa semua. Tuan-tuan teruskan solat. Habis tuan-tuan solat, tuan-tuan nak keluar daripada masjid ni, tuan-tuan tengoklah dekat pintu-pintu keluar tu, ada petugas-petugas saya letak tabung besi tu. Saya ni datang daripada Kedah tuan-tuan. Saya ni sebagai pengurusi eksekutif Yayasan Ar-Riyadah Negeri Kedah. Yayasan Ar-Riyadah ni tuan-tuan sebuah NGO yang kita buat kerja-kerja kebajikan daripada sudut pendidikan dan pembelaan kepada asnaf. Di bawah yayasan kami ada 2 buah sekolah yang kami sendiri, dan kami ada 5 buah sekolah anak angkat yang kami ambil duduk di bawah kami sepanjang PKP dan selepas PKP. Saya nak cerita kat tuan-tuan mungkin tak nak duduk berjalan macam saya lah. Ada satu ma'had tahfiz Pak Long saya pergi ziarah. Dhaif. Allah Ta'ala uji mereka dengan sedikit kesusahan. Beras yang mereka duk masak bagi anak-anak pelajar mereka makan ni tuan-tuan, setiap bulan ditaja oleh Persatuan Buddha negeri tersebut. Kalau tuan-tuan nampak depan mata tuan-tuan nak kata apa? Saya pipi, saya tengok macam tu, Allahu Akbar. Saya kata dekat pengurusan sekolah tu, stop. Saya akan uruskan insya-Allah dengan Yayasan Ar-Riyadah. Macam baru ni tuan-tuan tu bab pendidikan, bab kebajikan baru ni saya dapat panggilan telefon. Ada panjanglah nak cerita yang tu panjang. Cuma saya nak ringkas macam ni ya. Ada dalam perjalanan dakwah saya tuan-tuan, saya pernah jumpa satu orang ibu dengan 3 orang anak dia murtad Kristian kerana susah. Yang ni yang kami bela. Jadi malam ni kalau tuan-tuan rasa nak bersama dengan kami untuk jaga umat, ada sedikit wang ringgit tuan-tuan nak masukkan, boleh masuklah dalam tabung-tabung yang ada di luar sana. Tuan-tuan pergi tengok ada tabung besi. Dekat tabung tu dia tulis tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah di warna biru. Warna biru ayak laut tu tuan-tuan tengok dah. Tengok duit ada banyak mana bubuh Pak Long. Mau tak ada apa, tak ada bubuh apa lah. Cuma ni bukan nak ugut pengalaman. Ni bukan nak ugut lah, pengalaman pernah terjadi di tempat-tempat lain. Ada Pak Long ni dia lintas depan tabung tu, duit tu ada dalam poket, dia buat tak tahu. 3 hari lepas tu meninggal dunia Pak Long tu. Ni bukan nak ugut tuan-tuan, tak, peringatan. Nak try cuba tengok lagi. Hari Ahad ni nak hidup ke tak, try tengok tuan.
Tapi saya minta jangan biarlah kejadian berulang pada malam ni kan. Dia bukan nak ugut, cuma pengalaman yang mendewasakan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan tengok dah juga dekat luar sana, saya rasa sebelah kiri saya, sebelah kanan tuan-tuan, dah keluar ada meja tu. Saya ada bawa produk daripada yayasan yang saya buat sendiri pada tahun 2012. Ni 10 tahun dah. Dulu Pak Long saya duk pergi ceramah. Habis duk pergi ceramah ni kadang-kadang orang duk bawa ayat ni, betul Ustaz tolong baca sikit Ustaz ayat ni. Siapa? Anak saya ni. Macam-macam masalah. Jadi budak-budak ni bila dia minum tuan-tuan, dia cerdik, dia tengok ayat mak dia bagi minum, dia kata dia ayat suruh Ustaz-Ustaz baca ni. Dia tak minum. Jadi atas dasar itulah kali saya kata saya buat satu produk coklat macam Milo tu. Nama dia Top Coco, ada kat luar sana. Top, T-O-P, Top. Top Coco. Top ni makna apa dia Ustaz? Tolong orang pondok tu Top. Koko tu dicampur koko, kurma, madu, badam, bali. 5 dalam satu. Dan serbuk dia dibaca ayat-ayat syifa oleh para alim ulama. Tuan-tuan beli jangan langkah. Khasiat dia apa dia Ustaz? Yang pertama macam saya dah sebut selalu, siapa minum insya-Allah hilang dahaga. Tu khasiat yang paling utama. Hak tu paling utama. Yang kedua untuk maklum yang dah berusia ni, dia nak cegah daripada penyakit nyanyuk. Tahu nyanyuk? Umur baru 63 Pak Long nyanyuk bini orang, dia kata bini dia. Hak ni masalah ni. Hak ni nyanyuk kena ke dia tu orang panggil. Baru 65 maklum oi, taik dengan bengkang pun tak beza lah. Nyanyuk. Ada satu orang anak murid saya, dia aksiden kepala dia terempas dekat tar. 3 bulan dia hilang ingatan. 3 bulan dia hilang ingatan. Dia duk amal dengan izin Allah kembali balik pulih ingatan dia. Tuan-tuan boleh beli. Untuk anak-anak kecil ni tuan-tuan, seawal usia 2 tahun biar kita tua ni lah. Kalau ada anak-anak yang degil, suka melawan cakap, suka tidur dalam kelas, Pak Long suka tidur dalam kuliah, amalkan. Ni nak untuk kekuatan ingatan, hak jenis letih, amalkan insya-Allah. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secik harga RM22 boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu dulu. Sekali lagi saya mewakili peribadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Jami' Sultan Hishamuddin yang sudi menyebut saya hadir pada malam ini untuk menyampaikan ceramah dan kuliah pada malam ni. Saya rasa dhaif sangatlah tuan-tuan untuk berada di hadapan tuan-tuan malam ni, tetapi dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, alhamdulillah saya dapat menyampaikan sedikit sebanyak peringatan yang saya katakan macam tadi untuk diri saya yang paling utama, dan ada peringatan itu baik untuk tuan-tuan dan pekat-pekat ambil dan kutiplah insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf banyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada percakapan, saya punya kata-kata yang menyentuh hati tuan-tuan yang terasa, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan atas segala kesilapan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.